Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Yazmin. Hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk yang baru iaitu ayat perintah. Dalam objektif pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran murid akan dapat menyatakan 4 contoh kata perintah dengan betul. Yang kedua, murid dapat memberikan 3 contoh ayat perintah dengan betul. Pertama sekali, kita tengok dulu apakah itu kata perintah. Kata perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan menimbulkan gerak balas yang berupa tindakan. Ayat perintah berfungsi sebagai ayat yang bermaksud suruhan, permintaan, silaan ataupun larangan. Kebiasaannya ayat perintah ni akan berada di hadapan ayat dan diikuti dengan perintah. Kata perintah terdiri daripada 7 perkataan yang kita boleh bahagikan kepada 4, iaitu suruhan, permintaan, silaan dan larangan. Bagi suruhan, kita akan gunakan kata perintah tolong. Bagi permintaan, kita akan gunakan kata perintah minta dan harap. Untuk silaan, kita akan gunakan kata perintah sila dan jemput. Manakala untuk larangan, kita akan gunakan jangan dan usah. Seterusnya, bila kita nak gunakan kata perintah ni? Yang pertama kita tengok. Bagi larangan. Bila larangan, maksudnya kita melarang ataupun kita tidak membenarkan sesuatu tu untuk dilakukan. Jadi, kita akan gunakan 2 kata perintah ini, iaitu jangan dan usah. Jangan kita gunakan untuk melarang melakukan sesuatu. Usah juga kita gunakan untuk melarang ataupun jangan melakukan sesuatu. Perbezaan antara usah dan jangan ialah usah ni dia bersifat lebih lembut dan lebih sopan diucapkan, manakala jangan pula dia untuk arahan ataupun larangan yang lebih tegas. Kita tengok yang ketiga, sila dan jemput. Yang pertama, sila. Sila digunakan untuk meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Kita nak minta seseorang tu untuk buat sesuatu dengan lebih hormat dan lebih formal. Jadi kita gunakan sila. Manakala perkataan jemput, kita gunakan untuk mengajak ataupun mengundang seseorang ke sesuatu tempat atau ke sesuatu peristiwa. Yang seterusnya, minta. Minta kita gunakan apabila ingin mahu akan sesuatu. Tolong pula kita gunakan untuk meminta bantuan. Dan harap digunakan untuk meminta atau berharap supaya terjadi sesuatu perkara. Contoh-contoh ayat menggunakan kata perintah. Yang pertama, tolong. Tolong kembalikan buku cerita saya. Minta. Minta semua peserta bersedia. Harap. Harap saudara faham masalah saya. Sila. Sila masuk. Jemput. Jemput makan. Jangan. Jangan pijak rumput itu. Usah. Usah kamu fikirkan kisah yang sudah berlalu. Seterusnya, kesilapan dalam penggunaan kata perintah dalam ayat. Kesilapan penggunaan kata perintah dalam ayat selalunya melibatkan penggabungan kata perintah
Okey, maknanya di sini kita gabungkan penggunaan dua kata perintah dalam satu ayat yang mana itu adalah salah dan tidak boleh dilakukan. Kita tengok contoh ayat. Yang pertama, sila jangan merokok di kawasan ini. Okay, kenapa tak boleh? Okay, kalau macam saya katakan tadi, sila dan jangan dia membawa perintah yang sama. Okay, itu satu. Yang kedua, sila dia bersifat lebih lembut, manakala jangan adalah arahan yang untuk lebih tegas. Okay, jadi kita tak boleh sekalikan dalam satu ayat. Okay, tak sesuai dan tak sesuai lah. Okay, yang kedua, tolong jangan bising di dalam perpustakaan. Tolong jangan. Tolong adalah untuk permintaan dan jangan adalah untuk arahan yang tegas. Okay, tak boleh digunakan sekali dalam satu ayat. Okay, sepatutnya ayat yang betul apa? Okay, ayat yang betul ialah jangan bising di dalam perpustakaan. Okay, sama juga yang atas. Ayat yang betul apa? Jangan merokok di kawasan ini. Okay, kita gugurkan kataan sila dan tolong. Kalau yang ketiga pula, harap jangan memijak rumput ini. Okay, kalau yang betulnya adalah jangan memijak rumput ini. Okay, baiklah. Kita tengok yang seterusnya. Okay, masa untuk kuis ini saya akan bagikan kamu link kuis untuk hari ini. So, nanti murid akan jawab dan hantar kepada saya ya. Okay, sekian. Terima kasih.